Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon pada Allah Ta'ala supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video-video yang lalu, saya telah menyatakan tentang jalan untuk kita mengenal Allah ataupun ma'rifatullah, iaitu melalui apa yang Allah Ta'ala telah nyatakan pada tentang dirinya melalui Al-Quran dan Hadis, dan kita memahamkan ia dengan akal yang sihat, ya, menurut hukumnya, iaitu wajib, mustahil dan harus. Link video yang lalu saya telah letakkan di bawah dan bolehlah rujuk semula. Baik. Pada kali ini saya ingin menyambung tentang ma'rifatullah, iaitu sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala. Dan sebelum itu sila subscribe dulu video saya ini supaya kita dapat sama-sama menyebarkan akan kebenaran. Baik. Sifat yang pertama bagi Allah Ta'ala adalah wujud, ya, ataupun al-wujud. Wujud ini bahasa Arab, artinya pada bahasa Melayu kita adalah ada. Ya. Adapun arti wujud itu iaitu ada, dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh, yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi maknanya wujud Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang tetap, benar dan sesungguhnya, ya, tidak boleh dinafikan. Ia wajib bagi zat Allah Ta'ala itu, ya. Itu kita tidak boleh menafikan. Wajib bagi zat Allah Ta'ala itu ada, ya. Ada Allah Ta'ala itu tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Maknanya tidak dikeranakan ataupun tidak dijadikan ataupun tidak disebabkan oleh suatu sebab ataupun tidak dijadikan oleh sesuatu yang lain, ya. Maka wujud itu di sisi Imam Al-Fakhr Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu bukan ain zat, bukan ain maujud, ya, dan bukan lain daripada ain maujud. Maka di atas kaul ini adalah wujud itu adalah haliah, ya, hal yang menempati antara ada dan tiada. Ya, tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu ain maujud. Ya, kerana apa? Wujud itulah zat yang maujud. Kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Jadi pada hakikatnya ialah wujud itu adalah ain bagi maujud. Ya, kerana yang maujud itu zat. Ya. Jadi maksudnya wujud itu adalah hal bagi zat, ya, hal bagi zat. Bila disebut hal, ia sama ada ia menempati antara ada dan tiada, di tengah-tengah. Nak kata tiada tak boleh, nak kata ada pun tak boleh, kerana ia adalah hal. Yang wajib ada iaitu zat. Zat itu wajib ada. Tidak boleh kita katakan antara tiada dan tiada, ya, zat itu wajib ada. Tetapi hal bagi zat itu adalah menempati antara tiada dengan ada. Kerana apa? Kerana kita nak tunjukkan wujud itu tak boleh, melainkan dinisbahkan kepada zat, ya, barulah ada yang dikatakan wujud, ya. Barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan, iaitu wujud itu ada, bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan agama-agama di dunia ini mengatakan Tuhan itu ada, ya, Tuhan itu ada. Sebagaimana firman Tuhan Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Maksudnya, jika kamu tanya orang kafir itu, dia orang kafir mana? Orang kafir musyrikin Mekah, ya. Sesiapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya berkata mereka itu Allah. Mana orang musyrikin Mekah itu pun percaya.
bahawa yang menciptakan alam ini Allah. Maka apabila Allah Ta'ala itu mencipta, wajib ia ada. Kerana ada terlebih dahulu baru ia mencipta. Kalau tak ada, macam mana nak mencipta? Itu maksudnya. Baik. Jadi zat Allah Ta'ala, wujud itu zat dengan segala sifat yang sempurna, dengan segala nama dan dengan segala perbuatan. Jadi wujud itu zat. Wujud zat Allah Ta'ala ini tidak dikeranakan dengan suatu kerana, itu tidak dicipta ataupun tidak menjadi sebab, ataupun wujud Allah Ta'ala itu tidak untuk menjadi alat kepada sesuatu. Kita tidak boleh katakan wujud Allah Ta'ala itu kerana nak wujudkan makhluk. Tidak boleh. Kerana wujud Allah Ta'ala itu, wujud zat itu tidak dikeranakan dengan suatu kerana pun. Okey, baik. Maka wujud Allah Ta'ala ini satu entiti. Maksudnya, kita nisbahkan satu pihak yang lain daripada makhluk. Bukan maksud Allah Ta'ala itu berpihak, tidak. Tetapi wujudnya itu satu entiti ataupun peribadi yang berasingan daripada wujud makhluk. Kerana apa? Ada yang berkata wujud Allah Ta'ala itu nisbah kepada wujud makhluk. Diletakkannya sifat wujud itu kepada makhluk. Kerana katanya tak ada makhluk, tak adalah wujud Allah. Ini pendapat yang salah. Pendapat yang salah. Kerana wujud Allah Ta'ala itu tidak bergantung pada sesuatu. Kerana jika tidak ada makhluk pun, Allah Ta'ala tetap wujud. Sebagaimana ilmu tauhid mengatakan wujud Allah Ta'ala itu sejak azali. Pada azali dahulu tanpa makhluk. Wujud ia dengan sendirinya. Kanallahu wala syai'un ma'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada sesuatu pun sertanya. Pada azali dahulu. Maka wujud Allah Ta'ala itu dia wujud dengan sendirinya, tidak bergantung pada yang lain. Baik. Bagaimanakah wujud makhluk? Adakah wujud ataupun tidak? Sebenar-benar hakikat wujud makhluk ini wujud. Tetapi wujud yang baru, iaitu majazi. Allah Ta'ala yang menciptakan. Siapakah menjadikan langit dan bumi? Allah. Siapakah menjadikan makhluk? Allah. Maka wujud kita, wujud makhluk adalah wujud majazi, iaitu wujud yang diwujudkan. Iaitu wujud yang dikeranakan dengan suatu kerana, iaitu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ahli sufi, yang muhakkikin, bagi mereka hakikat wujud yang sebenar-benar hanya Allah Ta'ala. Makhluk ini, hakikat makhluk ini pada mereka tidak wujud. Kerana apa? Kerana fana mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Fana mereka itu, lupa mereka itu kepada lain daripada Allah, lupa mereka itu kepada alam sekeliling. Ingat mereka hanya Allah Ta'ala semata-mata. Maka maujud Allah Ta'ala itu pada perasaan mereka, pada sanubari mereka, pada akal mereka, hanya Allah Ta'ala. Ini dinamakan makam zauq ataupun makam fana. Tidak ingat kepada yang lain, hanya ingat kepada Allah. Tetapi hendaklah diingat, walaupun pada makam fana itu mereka tak ingat yang lain, tetapi hakikat sebenar-benar yang lain ini tetap ada. Tetap ada. Tidak boleh dinafikan kita ini ada. Tidak boleh dikatakan kita ini tak wujud. Tak wujud. Cuma pada batin mereka, lupa mereka kepada yang lain. Itu maksudnya bagi ahli sufi yang muhakkikin, alam ini tidak wujud. Bahkan tidak bersalahan dengan tauhid. Kerana apa? Wujud makhluk ini diwujudkan. Maka disembah kepada Allah Ta'ala Adam. Ataupun mungkin. Tetapi kalau dinisbah kepada hakikat diri makhluk, ia wujud. Tapi wujud majazi.
Maknanya makam fana itu tidak menafikan yang zahir. Fana mereka itu akan yang lain daripada Allah, tetapi yang lain itu tetap wujud, tetap ada yang majazi. Ini harus dipaham baik-baik. Kerana apa? Ada yang mengatakan, seperti mana yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan kita ni tidak wujud. Yang wujud, sebenar-benar wujud adalah Allah Ta'ala. Ya. Dan wujud makhluk ini sebagai tempat Allah Ta'ala menunjukkan wujudnya. Maknanya tanpa makhluk Allah Ta'ala tak wujud. Itu bagi mereka yang berfaham dengan fahaman yang salah, iaitu faham zindik, yang menyalahi apa yang Allah Ta'ala nyatakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Apakah beza antara wujud dan maujud? Ini juga dipertikaikan. Ada mengatakan Allah Ta'ala itu maujud, bukan wujud. Sedangkan dari segi makna, translate, wujud itu ada, maujud pun ada. Jadi apakah bezanya? Bezanya ialah maujud itu kenyataan bagi wujud. Ya, kenyataan bagi wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Sebelum dia ciptakan makhluk, dia tetap wujud. Ya, dia qadim. Zat Allah Ta'ala itu dengan qadim, dengan segala sifat, dengan segala asma af'alnya. Dia wujud. Tetapi belum nyata wujudnya itu bagi pihak kedua. Ya. Ia tersembunyi. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini untuk ada pihak kedua tahu dia itu wujud. Ya. Jadi pihak kedua itu makhluk yang dia sendiri cipta. Maka makhluk itu mengetahui ada Tuhan, ada Allah Ta'ala yang mencipta makhluk. Apabila Allah Ta'ala telah mencipta makhluk sekarang, ia dinamakan maujud. Ya, maujud. Sebab nyata bagi pihak kedua, iaitu makhluk, Allah Ta'ala itu wujud. Ya, jadi makhluk maujud itu kenyataan bagi wujud. Ya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, tanpa wujud makhluk pun Allah Ta'ala itu tetap ada, tetap wujud. Ya, tetapi belum nyata wujudnya. Ya, jadi seperti mana yang tersebut dalam kitab-kitab tasawuf, ya, dikatakan sebagai hadis kursi, aku adalah perbenaran yang tersembunyi, maka aku suka dikenal, maka aku jadikan makhluk itu untuk mengenal akan daku. Ya. Jadi sebelum Allah Ta'ala mencipta makhluk, ia wujud. Tetapi bila dah menciptakan makhluk, maka ia maujud pada pihak kedua, iaitu makhluk. Ini nak difaham, ya, baik-baik. Jadi kesimpulannya, wujud Allah Ta'ala itu dengan zatnya yang tersendiri, ya, tidak bergantung pada yang lain. Ia tidak bergantung pada makhluk. Dan makhluk itu yang bergantung wujudnya kepada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala ciptakan. Ya. Maka jika kita katakan Allah Ta'ala makhluk itu tidak mawujud, benar jika kita telah mengalami makam fana. Ya. Tetapi jika kita tidak mengalami makam fana, kita hanya berdusta ataupun mengajuk-ngajuk sahaja. Ya, mengajuk-ngajuk perkataan ahli sufi. Ya, kerana ahli sufi itu fana, ya, hingga terlatah pada mulut mereka adal haq, ya, akulah kebenaran seperti al-halaj, ya, dan tiada dalam jubahku melainkan Allah, iaitu seperti kalam Abu Yazid Bistami. Jika kita tidak mengalami makam itu, kita mengajuk-ngajuk saja, kita berkata akulah Tuhan, kita mengajuk-ngajuk, bahkan kita akan menjadi sesat dengan kalam kita itu sendiri. Jadi hendaklah difaham baik-baik hubungan ataupun hakikat wujud itu. Yang sebenarnya hanya Allah. Wujud kita ini wujud majazi, wujud yang adamiah, ataupun dikatakan wujud antara wujud dengan tiada wujud. Nak dikatakan wujud tidak, tapi nak dikatakan tidak wujud, wujud. Ini makhluk. Tetapi Allah Ta'ala itu wujud hakiki.
Jadi sekianlah dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.